Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, para penuntut, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah kita akan berkongsikan berkenaan dengan sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis hadis kita pada hari ini, dan saya nak bawakan perkongsian berkenaan dengan sebuah hadis yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, hadirin dan hadirat. Disebutkan oleh beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Nah, ini maknanya hadis ini adalah hadis kursi, hadirin dan hadirat. Hadis ini adalah hadis kursi. Kita tahu bahawasanya hadis ada hadis nabawi dan ada hadis kursi. Hadis nabawi itu adalah kata-kata, lafaz dan maknanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kata para ulama, hadis kursi ini adalah lafaz daripada Nabi, manakala maknanya daripada Allah. Jadi dikata di sini Allah berkata, adapun Quran, lafaz dan makna adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berkata apa di sini? Man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأوعظنه. رواه البخاري. Terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, Allah Ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan, sesiapa yang menyakiti atau sesiapa yang memusuhi waliku. Sesiapa yang memusuhi wali. Dan kita kata wali Allah ni cirinya adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Allah kata dalam surah Yunus, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini ciri-ciri wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Dan kesan daripada mereka ini menjadi wali Allah, Allah akan berikan dua perkara kepada mereka. Iaitu Allah akan berikan an-nusrah, pertolongan. Dan yang keduanya, Allah akan memberikan al-mahabbah, kasih sayang. Dan kedua-dua pertolongan dan kasih sayang ni ada disebutkan dalam hadis kita ini. Hadirin dan hadirat. Sesiapa yang memusuhi, menyakiti wali aku, dan menyakiti wali Allah ni sama ada dengan lidah. Sebagai contoh, kita mengumpat, kita memaki hamun, kita memfitnah, begitu. Yang kedua, dengan amalan anggota badan kita. Contohnya, kita pergi pukul ke, kita sepak terajang ke, hadirin dan hadirat. Atau yang ketiga adalah menerusi penulisan. Maknanya kita menghina, mencerca para ulama ke para wali Allah ni, tetapi menerusi penulisan. Jadi dikatakan di sini, man 'ada li waliyan, sesiapa yang menyakiti, menyakiti, memusuhi waliku, faqad azantuhu bil harb, maka aku mengisytiharkan peperangan. Azantuhu ni daripada perkataan al-i'lam, iaitu pemberitahuan atau pemakluman, hadirin dan hadirat. Aku isytihar perang kepada diri. Dan disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai', dan tidaklah seorang hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepadaku
dengan sesuatu yang lebih aku suka. Mimma aftaradtuhu alaih, berbanding apa yang aku fardukan. Maknanya kita ni ibadat dipanggil nama lain bagi ibadah adalah qurbah. Nama lain bagi ibadat adalah qurbah, iaitu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita nak dekatkan diri kita kepada Allah, perkara yang paling Allah suka adalah kalau kita dekatkan diri kita kepada Allah ni dengan pelaksanaan ibadat-ibadat fardu seperti salat 5 waktu, seperti puasa Ramadan, seperti menunai zakat, mengerjakan haji jika kita mampu, begitu. Dan kemudiannya Allah kata wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan sentiasalah seorang hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepadaku menerusi ibadat-ibadat sunat. Nawafil ni adalah jamak kepada nafilah. Nafilah ni adalah tambahan atau lebihan. Hatta uhibbah, sehinggalah aku sayang kepada dia. Tengok. Maknanya dia buat ibadat fardu, Allah paling suka. Dan dia sentiasa berterusan melakukan ibadat-ibadat sunat. Sama ada salat sunat, atau puasa sunat, ataupun ibadat-ibadat yang lain yang hukumnya sunat, sehinggalah Allah menjadi sayang kepada dia. Tengok. Yang saya kata tadi, orang yang menjadi wali Allah ni dia dapat dua perkara. Yang pertama adalah an-nusrah, pertolongan Allah. Dan yang kedua, dia dapat al-mahabbah, dia dapat kasih sayang daripada Allah. Kemudian Allah kata faiza ahbabtuhu, dan apabila aku menyayangi dia. Sebab Allah sayang dia? Sebab dia banyak melakukan ibadah-ibadah sunat. Pada berterusan dia buat ibadah-ibadah sunat, maka Allah menjadi sayang kepada dia. Lalu Allah kata faiza ahbabtuhu, dan apabila aku sayang kepada dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau ikut terjemahan secara terus, terjemahan dia akan jadi apabila aku sayang kepada dia, aku akan menjadi pendengarannya, yang mana dia mendengar dengan. Aku akan menjadi penglihatannya, yang mana dia melihat dengan. Aku akan menjadi tangannya, yang mana dia melakukan sesuatu dengannya. Dan aku akan menjadi kakinya, yang mana dia melangkah ke arah sesuatu tempat menggunakannya. Ini. Tapi adakah ini maknanya Allah ni bersatu dalam badan manusia? Tidak. Hadirin dah hadir. Macam golongan kelompok Ittihad. Orang kata golongan-golongan Ittihadiyah. Dia menyamakan ataupun dia mengatakan Allah ini bergabung ataupun bersatu dengan badan manusia. Kita kata tidak, hadirin sidang jemaah. Tapi sebaliknya dikatakan hadirin dan hadirat, bahawasanya yang lebih tepat dari turut syarahan dan huraian dan tafsiran, Allah akan memandu arah. Itu maksudnya. Maknanya Allah akan memimpin. Allah akan memandu arah dari satu sudut. Maknanya Allah akan pandu pendengarannya, penglihatannya, tangannya dan kakinya untuk melakukan kebaikan dan kebajikan sahaja. Maknanya kalau Allah sayang kepada satu orang hamba dia tu, maka Allah akan bimbing pendengaran dia untuk dia dengar benda baik-baik je. Allah akan bimbing dia punya penglihatan supaya dia dapat lihat benda-benda yang baik sahaja. Allah akan bimbing dia punya tangan supaya tangan dia melakukan kebaikan sahaja. Allah bimbing dia punya kaki supaya kaki dia sentiasa melangkah ke tempat-tempat yang baik sahaja, hadirin dan hadirat. Jadi ini maksud sebenarnya. Jadi itulah yang kita katakan sebagai apa? Sebagai wilayatullah, sebagai wilayatullah. Itu adanya an-nusrah, adanya pertolongan, bantuan, dan adanya mahabbah, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adanya an-nusrah dan adanya al-mahabbah, hadirin dan hadirat. Jadi kita ni daripada hadis ini dan sambungan lagi, Nabi Allah Taala mengatakan wa in sa'alani la u'tiyannahu.
Kalaulah dia minta kepadaku, dalam arti kata kalau dia berdoa kepadaku, aku pasti bagi. La'u'tiyannahu. La'u'tiyannahu ni kalau kita tengok adanya taukid, ada penegasan. La'u'tiyannahu. Nescaya pasti aku akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Sebab apa? Sebab dia wali Allah. Allah sayang dia. Wala in ista'adzani, dan kalau dia mohon perlindungan kepadaku, nescaya aku akan lindungi. Hadirin hadirat. Kalau dia memohon perlindungan daripadaku, nescaya aku akan lindungi. Begitu. Jadi hadis ini bagi saya menarik. Sebab mula-mula sekali Allah mulakan dengan penceritaan wali. Setelah Allah cerita wali, Allah cerita tentang mendekatkan diri kepada Allah ni yang paling Allah suka adalah menerusi ibadah fardu. Dan juga pelaksanaan ibadah sunat dengan jumlah yang banyak. Inilah sebenar-benar wali Allah. Macam mana kita boleh kata ada satu orang hamba Allah ni dia tidak salat, tapi kita kata dia wali Allah? Mana boleh? Sedangkan wali Allah yang sebenar adalah mereka yang menjaga ibadat fardu. Ada orang dia tak puasa, tak salat, tak melakukan itu, tak melakukan ini. Kemudian ada orang dakwah, oh ni wali Allah ni, dia dah tak payah salat. Yang kita ni hanyalah ilmu-ilmu kulit sahaja, dia dah sampai kepada maqam ilmu isi. Ini kontradik dengan hadis yang jelas sahih riwayat Bukhari ni. Bahawasanya kita kata wali Allah yang sebenar adalah yang menjaga ibadah fardu. Wali Allah yang sebenar adalah yang kita katakan menjaga, memperbanyak ibadat-ibadat sunat. Hadirin dan hadirat. Jadi maknanya wali Allah yang sebenar adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Mereka yang beriman dan bertakwa. Dan takwa di situ adalah beramal saleh. Kita melakukan segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah. Hadirin dan hadirat. Tapi kadang-kadang ada sebahagian orang kita ini, dia beranggapan bahawasanya wali ini mestilah mempunyai ciri-ciri luar biasa. Kita kata tidak syaratnya sebegitu. Kerana kalau kita ikut kepada hadis, kepada satu riwayat daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Idza ra'aitum ar-rajul," apabila kamu melihat seorang lelaki, yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala taghtarru bih hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab was sunnah. Ini satu kata-kata yang sangat baik sebenarnya. Terjemahannya, apabila kamu melihat seorang lelaki itu terbang di langit ataupun boleh berjalan di atas air, maka janganlah kamu tertipu dengan dia. Fala taghtarru bih, jangan terpedaya, jangan gurur dengan dia. Hatta ta'ridu amrahu 'ala al-kitab was sunnah, sehinggalah kamu membentangkan urusan lelaki ini di atas Quran dan sunnah, di atas Quran dan sunnah. Maknanya, sekiranya seseorang itu dia bercakap menggunakan Quran dan sunnah, maka kita terima cakap dia, walaupun dia tak boleh terbang di langit. Tapi kalau ada satu orang manusia ini dia bercakap dengan percakapan yang menyelisihi Quran dan sunnah, maka kita tolak kata-kata dia, sekalipun dia boleh berjalan atas air. Kerana kayu ukur kebenaran ni bukan pada isu boleh terbang, boleh berjalan atas air. Tak. Kayu ukur kepada kebenaran adalah menepati Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat. Jadi atas faktor itu, wali Allah yang sebenar adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Semua kita boleh menjadi wali Allah kalau kita beriman dan bertakwa. Bila kita menjadi wali Allah dengan keimanan dan ketakwaan, maka kita akan dapat wilayah daripada Allah. Yang mana wilayah daripada Allah ni makna dia adalah al-mahabbah wa nusrah. Allah akan sayang kepada dia dan Allah akan tolong dia. Sebab itu bila Allah sayang dia dan Allah tolong dia, sebab itu Allah akan membimbing dia punya pendengaran, penglihatan, tangan dia, kaki dia. Dan bila dia minta sesuatu, Allah bagi. Bila dia mohon perlindungan kepada Allah, Allah lindungi dia. Kerana Allah sayang dia dan Allah akan tolong dia. Hadirin dan hadirat. Jadi inilah serba sedikit syarahan dan kupasan kita terhadap hadis tersebut. Selama lebih kurang 15 minit, hadirin dan hadirat. Dan saya minta maaf jika ada salah dan silap terkasar bahasa sepanjang perkongsian yang saya sampaikan. Aku qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.